Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Zikri Syahmi. Terdapat seorang wartawan dari Majalah 3 yang telah datang ke sebuah institut bagi melakukan kajiannya berkaitan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Kini kita berada di dalam rancangan Majalah 3. Pada hari ini, saya telah datang di sebuah institut, iaitu di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Tujuan saya datang kemari adalah untuk menemu ramah beberapa siswa guru bagi menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Sebelum meneruskan ke sesi menemu ramah, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Ayah bekerja di kala fajar, tidak lupa membawa bekal makanan. Barang siapa yang rajin belajar pasti akan sukses di masa hadapan. Ku ditemani bintang dari rintik-rintik hujan. Kau ditemani dia yang mampu mengganti tempatku yang kau simpan. Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama, walau menatap langit yang lain. Kini kita bertemu kembali bersama salah seorang siswa guru di IPG Kampus Tun Hussein On. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya ingin menemu ramah anda sedikit tentang berkaitan dengan PPPM. Adakah anda tahu mengenai PPPM ini? PPPM. Yes. Saya pernah dengar apa itu PPPM, tapi saya macam tak berapa ingat lah. Jadi bagaimana dengan hala tuju pendidikan anda? Hala tuju pendidikan saya mudah saja. Saya belajar untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk mendidik orang lain. Itu sahaja. Jadi, bagi merungkai PPPM dan hala tuju pendidikan dengan lebih mendalam, mari kita ke studio utama. Bersama saya, Zikri Syahmi di studio utama. Apakah yang dikatakan dengan PPPM? PPPM ini dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang merupakan satu usaha yang dilakukan oleh KPM bagi melonjakkan lagi sistem pendidikan negara. PPPM ini bertujuan agar sistem pendidikan negara berada di kedudukan teratas. Tujuan utama sebenar PPPM ini adalah untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua murid. Seterusnya, adakah anda semua tahu apa itu pendidikan dan aspirasi? Pendidikan ini merupakan salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti sesebuah bangsa di dunia. Menurut Kamus Dewan 2013 pula, aspirasi ialah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Jadi, hasrat yang ingin dicapai oleh KPM bagi melaksanakan perubahan terhadap sistem pendidikan. Tidak akan dilupakan, di mana ada pendidikan, di situ ada hala tuju. Jadi, apakah hala tuju pendidikan? Yang pertama, pembentukan sasiah murid. Dengan pendidikan, dapat melahirkan seorang murid yang boleh dicontohi pada generasi akan datang. Di sini, jelas menunjukkan bahawa guru amat memainkan peranan penting bagi membentuk sasiah murid. Hala tuju yang kedua adalah pengetahuan ilmu digital. Menjelang tahun 2030, pengetahuan dalam bidang STEM serta ilmu amal digital dititik beratkan seiring revolusi pendidikan 4.0. Di sini, murid lebih mengikut arus kemodenan dalam sesi pembelajaran mereka. Dan hala tuju pendidikan yang ketiga adalah pendidikan dan kemakmuran bersama, di mana pendidikan negara pada wawasan 2030 akan semakin meningkat dengan jayanya. Jadi, sistem pendidikan negara akan lebih terjamin dan berkualiti. Bersua kita kembali
saya akan meneruskan sesi menemu ramah warga di IPG Kampus Tun Usain Noor ini berkaitan dengan 5 aspirasi pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sedang siswa baca ini? Saya tengah baca 5 aspirasi sistem pendidikan: akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Tapi saya tak fahamlah apa 5-5 ni. Jadi, bagi merungkai 5 aspirasi pendidikan di Malaysia ini, kita kembali di studio utama. Terima kasih kepada wartawan yang kacak lagi bergaya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama adalah akses kepada kejayaan. Yang kedua adalah kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga adalah equity untuk semua murid. Yang keempat adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kecekapan tinggi. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi akses kepada kejayaan? Di mana di sini kementerian telah berhasrat untuk mencapai 100% enrolment bagi merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Di mana di sini setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan dapat memilih hak jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Di sini, kurikulum pendidikan telah bermatlamat bagi membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi, jasmani seperti yang telah terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, aspirasi kualiti standard antarabangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi ini? Di mana di sini pentaksiran di peringkat antarabangsa telah menunjukkan bahawa prestasi murid di Malaysia semakin merosot. Jadi, sistem pendidikan di Malaysia ini perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat mengikut ataupun berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Di sini, jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun dari kelompok sepertiga ke bawah ke kelompok sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabangsa, maka Malaysia secara tidak langsung akan menjadi negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Jadi bagi memenuhi aspirasi tersebut, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan yang berprestasi tinggi. Kerana apa? Supaya murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Aspirasi yang seterusnya adalah equity untuk semua murid. Di sini, menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia telah mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan mendapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Di sini terdapat 3 aspek yang telah dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity ini, iaitu yang pertama, pencapaian pendidikan tinggi ibu bapa. Yang kedua, purata pendapatan isi rumah bagi negeri. Dan juga yang terakhir adalah peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin, iaitu KWAPM. Aspirasi yang keempat adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid, di mana di sini sekolah telah menjadi tempat yang terbaik dalam usaha memupuk paduan dalam kalangan masyarakat. Kerana apa? Kerana dengan adanya kesefahaman tolak ansur antara murid berbagai kaum akan menjalinkan perpaduan. Seterusnya, membentuk identiti nasional, di mana perpaduan ini telah secara tidak langsung menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Terusnya, aspirasi yang terakhir adalah pelaksanaan berkecekapan tinggi, di mana di sini keberhasilan murid merupakan satu indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan, di mana pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih tanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan lagi keberhasilan murid ini. Jadi, secara tidak langsung dia dapat menyokong
sekolah bagi mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Seterusnya, saya akan menemu Rama, salah seorang siswa IPG, bagi menerangkan serba sedikit tentang aspirasi pelajar. Assalamualaikum. Apakah yang siswa sedang baca ini? Waalaikumsalam. Saya tak faham apa yang terkandung dalam aspirasi pelajar ini. Jadi, bagi merungkai dengan lebih mendalam tentang aspirasi pelajar, kita kembali ke studio utama. Saya kembali di studio utama. Terima kasih kepada wartawan yang fasih berkata-kata. Seterusnya saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi murid. Apakah 6 aspirasi murid tersebut? Yang pertama adalah kemahiran berfikir. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Yang keempat adalah kemahiran duibahasa. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Dan yang terakhir adalah identiti nasional. Di mana di sini saya akan merungkai setiap satu aspirasi tersebut. Yang pertama adalah aspirasi pengetahuan. Di mana pengetahuan di sini telah menjelaskan bahawa setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi, yang maksud nombor, bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Di sini juga telah memberi kesan kepada guru supaya guru berusaha memberikan komitmen yang terbaik kepada murid-muridnya agar mereka dapat menguasai ilmu pengetahuan asas seperti yang telah digariskan oleh PPPM. Seterusnya kita berganjak ke aspirasi seterusnya, iaitu aspirasi kemahiran berfikir, di mana kemahiran berfikir ini merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya dapat bersaing pada peringkat global. Di mana di sini juga telah membawa maksud berfikir adalah satu proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, maksudnya pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Di sini juga telah menjadi aspirasi pendidikan negara agar setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Kita bergalih ke aspirasi yang ketiga, iaitu kemahiran memimpin. Di mana di sini dalam konteks sistem pendidikan, aspek kepimpinan mempunyai 4 elemen yang berupaya memupuk sifat cemerlang dan berkesan, iaitu yang pertama keusahawanan, yang kedua berdaya tahan, yang ketiga kecerdasan emosi, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi. Seterusnya, aspirasi murid yang keempat adalah kemahiran duibahasa. Duibahasa maksudnya dua bahasa, iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Hal ini telah memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua bahasa komunikasi antarabangsa. Maksudnya dua bahasa ini telah dia menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya kita ke aspirasi yang keempat, iaitu aspirasi yang kelima, iaitu etika dan kerohanian. Di sini sistem pendidikan dapat memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani pelbagai cabaran dalam kehidupan dewasa. Agar apa? Agar mereka boleh mengatasi konflik secara rasional, bijak membuat pertimbangan dan sentiasa berpegang pada prinsip nilai moral. Dan seterusnya, aspirasi murid yang terakhir, iaitu identiti nasional. Di sini, rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional. Kerana apa? Kerana berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Di sini juga setiap murid, tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat, harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Di sini juga identiti nasional ini telah berkait dengan kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur serta berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia. Jelaslah di sini bahawa 6 aspirasi murid ini sangat penting kepada setiap murid.
jelas di sini bahawa guru sangat memainkan peranan penting bagi anak murid generasi kini, bagi anak murid dapat pembelajaran yang sangat berkesan. Di sini telah menunjukkan bahawa SKPMG dan PPPM telah memberi pelbagai implikasi kepada guru bagi mendidik anak murid supaya mereka dapat pembelajaran yang berkesan. Jadi, di sini kita kembali ke studio bagi merungkai implikasi terhadap pembentukan guru yang berpendidik, yang berjiwa pendidik. Terima kasih kepada wartawan sebentar tadi. Memang benar apa yang beliau katakan bahawa SKPMG dan PPPM ini telah memberi banyak impak ataupun implikasi terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Antara implikasinya adalah, yang pertama adalah daripada aspek kemahiran teknologi. Di sini menurut daripada anjakan transformasi ke-7 dalam PPPM telah menyatakan bahawa iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Wajar disambut dengan minda positif oleh guru. Di sini telah menunjukkan jelas bahawa guru perlu mengaplikasikan pengetahuan tentang mata pelajaran kandungan, pengajaran dan pembelajaran, teknologi serta untuk memudahkan dan mencetuskan pengalaman pembelajaran pelajar, kreativiti dan inovasi dalam interaksi secara bersemuka dan secara maya. Di sini guru amat memainkan peranan penting untuk membentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Sebagai contoh, guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Implikasi seterusnya dapat dilihat daripada aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Di sini, guru sangat perlu berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ini. Guru juga perlu memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada hari tersebut, murid-murid ditetapkan untuk mencapai objektif. Sebagai contoh, murid-murid dapat membezakan antara ayat majmuk dan ayat tunggal. Di situ, guru perlu memastikan objektif tersebut dapat dicapai. Seterusnya, profesionalisme guru di dalam bilik darjah dapat dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi dan kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. Di sini kita dapat lihat adalah untuk bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pelajaran. Maka hal ini memerlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian. Di sini guru sangatlah perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Di sini guru-guru amat penting untuk merancang apa yang hendak dilakukan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid. Aplikasi yang seterusnya dapat dilihat melalui dari aspek perkembangan profesionalisme. Di sini, guru harus berani menyelidik pelbagai disiplin ilmu untuk mempelbagaikan lagi pendekatan dan amalan pengajaran yang berjaya dan memastikan pelajar mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang komprehensif, kreatif dan inovasi. Di sini, guru perlu melestarikan lagi pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan lagi kemahiran melalui pembelajaran yang berterusan. Jadi, guru di sini harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan lagi kaedah dan teknik pengajaran
supaya berkesan dan memastikan lagi diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovasi dalam pengajaran. Di sini kita dapat lihat bahawa bagi memastikan setiap pelajar belajar dengan secara selaras dengan kebolehan abad ke-21, guru harus mempunyai lebih banyak fleksibiliti pedagogi dalam belajar. Implikasi yang terakhir yang kita dapat lihat iaitu daripada aspek mempunyai wawasan. Dalam konteks ini, kita dapat merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPM ini. Dengan apa? Dengan guru-guru perlu mempunyai visi yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi agar mampu meningkatkan kejayaan sekolah dan mencapai pencapaian pelajar. Di sini, sekiranya murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM ini. Jadi, itulah implikasi antara implikasi yang kita dapat lihat terhadap guru yang mempunyai jiwa pendidik.